Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Cafe Ramadan pada episod sebelum ini kita telah pun berdiskusi mengenai pengertian dan juga sejarah peristiwa yang cukup istimewa untuk kita umat Islam, iaitu Nuzul Al-Quran, di mana peristiwa ini turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga seterusnya menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran pada hari ini. Dan peristiwa Nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beribadat di Gua Hira. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita tahu pula pengisian atau amalan yang kita boleh lakukan untuk mengimarahkan lagi Nuzul Al-Quran, ketika ini saya masih lagi ditemani pensyarah kanan Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Universiti Malaya, Dr. Nur Syahidah Paat. Terima kasih Doktor kerana sudi lagi menemani saya di Cafe Ramadan. Sama-sama, terima kasih kembali. Okey Doktor, walaupun kita katakan tiada amalan khusus pada malam Nuzul Al-Quran, tapi apa amalan yang kita dianjurkan lakukan untuk merebut keberkatan dan juga ganjarannya di sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini, Doktor? Okay, Hana, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Quran itu sendiri penuh dengan keberkatan. Malam penurunan Al-Quran itu, malam itu adalah malam yang penuh berkat. Bila kita kata perkataan berkat, berkat itu malam penuh kebaikan, penuh kebajikan. Maksudnya memang kita kena berebut-rebutlah beramal pada malam tersebut. Okey, dia tidak ada amalan khusus untuk malam tersebut, tetapi sebenarnya saya teringat satu kisah ya Hana, berkaitan dengan dalam sebuah hadis ada disebutkan tentang satu peristiwa pelik ajaib di mana ketika Rasulullah sedang naik ke mimbar, para sahabat melihat Rasulullah menyebut amin 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 sebanyak 3 kali. Apabila ditanya kepada Rasulullah apa sebenarnya yang berlaku, dan Rasulullah sebut sebenarnya malaikat Jibril datang kepada aku dan minta aku untuk mendoakan, mengaminkan doanya. Okey, salah satu doa itu, ada 3 doa tadi, satu daripada doa itu sangat menggetarkan hati. Apa dia? Iaitu apabila masuk kepada bulan Ramadan, diberi peluang untuk masuk kepada bulan Ramadan, tetapi dosa tidak diampunkan. Dosa tidak diampunkan dan jauh daripada rahmat Allah. Ini bermaksud sebelum Ramadan dosa banyak, selepas Ramadan pun masih macam tu juga. Maksudnya semasa Ramadan pun dosa banyak, dan akhir Ramadan, lepas Ramadan pun dosa banyak. Jadi paling tidak Hana, pada untuk kita merebut-rebut keberkatan malam Nuzul Quran itulah kita banyakkan beristighfar. Banyak sebenarnya lagi amalan lain, tetapi banyakkan zikir, kita beriktikaf, kita menghayati ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Tapi paling tidak kita berzikirlah, banyaklah beristighfar untuk memohon keampunan kepada Allah. Baik Doktor, bila kita bercakap tentang Nuzul Al-Quran, mungkin Doktor boleh jelaskan mengapa Allah menurunkan Al-Quran ini dan juga mengapa diturunkan secara berperingkat, Doktor? Okey, pada episod sebelum ini saya ada jelaskan bahawa Al-Quran itu adalah petunjuk kepada seluruh umat manusia. Dia memberi penyelesaian kepada segala permasalahan manusia. Jadi kenapa diturunkan, soalannya kenapa ia diturunkan secara berperingkat? Allah itu Maha mengetahui, Maha pengasih, lagi Maha penyayang. Allah lebih kenal kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Jadi kenapa Allah turunkan? Sebenarnya ayat Al-Quran itu ialah ayat yang sangat berat. Terdapat banyak pengajaran-pengajaran yang Allah nak turunkan, amaran-amaran yang mana kalau turun secara sekaligus, sudah tentu kita manusia ni akan rasa sangat berat untuk menghadamkan perintah-perintah Allah tersebut. Sebab itu Allah turunkan secara berperingkat-peringkat supaya setiap perintah itu boleh diamalkan, dipraktikkan perlahan-lahan, boleh diingat dan dihayati terlebih dahulu. Okey, dan kemudian ada satu peringkat yang Allah turunkan, dia untuk memberi sokongan moral kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang baginda menjalankan tugas sebagai pendakwah. Kan, berdakwah ini ada persoalan-persoalan, mungkin ada yang Rasulullah perlukan sokongan, begitu. Jadi ayat Al-Quran itu turun memberi sokongan kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjawab persoalan-persoalan yang mungkin
ditanya kepada Nabi Muhammad pada ketika itu. Dan ayat itu turun menjawab persoalan tersebut. Itulah sebab itulah ayat itu tidak turun sekaligus tapi secara berperingkat. Baik doktor, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita katakan Al-Quran ini ibarat manual kepada kehidupan manusia, khususnya kita kepada umat Islam. Kita katakan dia sebagai Al-Quran ini cukup lengkap lah untuk kita jadikan sebagai panduan. Jadi doktor, saya nak tanya, macam mana kita nak mendidik rohani kita untuk kita sentiasa mencintai Al-Quran, bukan sahaja pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Ya Hana, itulah uniknya manusia kita ni, pada bulan Ramadan lah baru kita nak bertadarus Al-Quran. Okey, sebenarnya kita nak, bila lepas daripada bulan Ramadan, macam mana kita nak kekalkan momentum supaya kita terus bersama Al-Quran. Saya buat analogi yang mudah lah, macam kita mencintai seseorang kan. Bila kita mencintai seseorang, kita akan sentiasa nak berjumpa dengan dia, nak mendengar daripada dia, nak sentiasa mengingati dia. Macam tu juga dengan Al-Quran. Bila kita semakin banyak membaca, bila kita banyak mendengar, banyak memahami isi kandungan Al-Quran, kita makin cinta dengan Al-Quran itu. Dan itu yang akan menyebabkan kita, kalau tak sekali tak baca tu, rasa rindu sangat. Semacamlah dengan orang lah. Macam itulah anak ibarat. Kita akan rasa satu kehilangan doktor, akan rasa satu kehilangan macam tu. Baik doktor, hadirnya nuzul Al-Quran ini bermakna umat Islam juga kini dalam pusingan terakhir lah untuk memburu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Jadi kenapa Allah menjadikan malam itu sebagai malam, orang kata, 1001 kebaikan doktor? Ya, malam Lailatul Qadar itu dikatakan malam 1001 kebaikan. Ya, kerana dia lebih baik daripada 1000 bulan, di 83 tahun. Kalau kita buat satu kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita buat 83 tahun kebaikan tersebut. Kita derma RM1 itu diberikan, maksudnya kita seolah-olah menderma RM1 selama 83 tahun. Siapa nak bagikan? Kita pun tak tahu berapa panjang umur kita. Kebanyakan rata-rata umur umat Nabi Muhammad ini singkat sahaja umurnya. Jadi sebab itulah malam itu malam yang penuh rahmat, malam pengampunan. Jadi sebab itulah dia sangat banyak kebaikan yang perlu kita ambil kesempatan untuk banyakkan beramal dan merebut-rebut beramal tu pada malam tersebut lah. Jadi pada pendapat doktor, sebelum kita, orang kata, doktor kongsikan juga nanti nasihat atau motivasi untuk kita memburu malam Lailatul Qadar ni, apa persediaan yang mungkin bagi doktor kita boleh lakukanlah untuk, orang kata, 10 malam terakhir, orang kata bulan Ramadan ini sendiri doktor, untuk sekaligus memburu malam Lailatul Qadar? Yang pertama, kita kena faham bahawa malam ini sangat istimewa. Allah bagi malam ini khusus untuk umat Nabi Muhammad kerana kasihnya Allah kepada Nabi Muhammad itu, kan? Jadi kita tahu kalau Allah pun sayang kepada kita, kita lagi sayang kepada Allah sepatutnya dengan apa yang Allah berikan kepada kita tu. Dan kita tahu kita ni tak layak. Kita kena faham, kita ingat bahawa kita ni kalau nak masuk dalam syurga, kita tak layak, tetapi kita tak mampu nak hadap api neraka tu, Hana. Kita, jadi ini adalah peluang, Ramadan ini adalah satu peluang. Allah buka pintu taubat, Allah pengampunan seluas-luasnya, Allah berikan peluang kepada kita. Itu satu motivasi lah yang kita perlu ingat. Dan kita kena ingat yang mungkin ini juga adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita tak tahu lagi kita akan jumpa ataupun tidak pada Ramadan yang berikutnya. Kalau orang kata kalau tak ada apalah yang boleh memotivasikan kita, cubalah ingat tentang kematian. Kalau kematian pun tak memotivasikan lagi, tak tahulah apa lagi kan anak, kan. Baik doktor, orang kata mungkin soalan terakhir juga kepada doktor dah selit dah tadi motivasi nasihat kepada kita yang nak memburu malam Ramadan, bulan Lailatul Qadar 10 malam terakhir, tapi doktor mungkin di hujung-hujung nanti ni orang kata nak persiapan kepada raya pula, mungkin ada yang terleka. Jadi mungkinlah nasihat jugalah kepada doktor kepada penonton Cafe Ramadan. Ya, betul. Biasanya pada tahun-tahun, kalau tahun-tahun sebelum ini di hujung-hujung kita sibuk buat kuih raya, beli baju raya. Kali ni kita cuba buat satu pembaharuan. Saya nak ajak pada diri saya, ingatkan diri saya, kepada semua penonton-penonton semua, kita buat pembaharuan, azam baru. Tahun ini kita beli awal. Kita beli awal-awal, dah siap baju raya, persiapan semua. Yang akhir itu, kalau boleh ambil cuti, kita ambil cuti. Kita ambil cuti, kita baiki tenaga kita supaya banyak tenaga untuk kita berebutkan malam 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan itu, Hana. Okey, baik, itu dia
penonton Cafe Ramadan, saya rasa mereka pun dah dapat perkongsian yang cukup berisi dan padat oleh Dr. Nurul Syahidah Paat. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan Cafe Ramadan untuk 2 episod untuk kita bicarakan tentang Malam Nuzul Al-Quran. Terima kasih Hana. Baik, dan kepada anda sudah pasti untuk episod seterusnya Cafe Ramadan akan bawakan lagi pelbagai topik menarik untuk kita kupas bersama-sama untuk kita mengimarahkan lagi bulan Ramadan. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi di Cafe Ramadan. Indahnya Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.